Hei, biar saya lihat kebolehan awak sekali. Bukanlah hebat sangat pun, kan? Seorang pegawai wanita Amerika di pejabat pangkalan Marine Pendleton berkata kepada seorang lelaki Malaysia. Dia tertawa mengejek melihat lelaki berbaju penghantar makanan itu. Terang-terangan mengabaikannya dan mempersoalkan sama ada dia tahu bergaduh. Namun, hanya sebulan kemudian, dia mendapati dirinya melutut di hadapan penghantar makanan itu. Awak cuma penghantar makanan, bisiknya dengan suara bergetar, memohon maaf setulus hati. Apa sebenarnya yang berlaku? Jika Anda ingin tahu kisah menarik yang berlaku jauh di Amerika, teruskan membaca. Malam di Los Angeles selalu sibuk, terutamanya di kawasan yang sesak dengan pelbagai komuniti. Malam ini, perasaan yang lebih kompleks bergelora di hati Aiman Hidayat. Sudah 3 jam berlalu sejak dia meninggalkan restoran warisan Melayu, sebuah restoran Malaysia yang menyediakan makanan halal, tetapi tip yang diperolehnya hari ini hanyalah $15. Sebahagian besar daripadanya pula datang daripada rakan senegaranya yang bersimpati. Pelanggan lain, terutamanya yang berkulit putih, mengerutkan kening sebaik mendengar bahasa Inggrisnya yang tergagap-gagap, malah ada yang terang-terangan menunjukkan rasa jengkel dan tidak memberikan tip. Kata-kata seorang wanita putih separuh umur pada petang tadi masih terngiang-ngiang di telinganya, "Awak teruk sangat. Macam mana awak boleh bekerja dalam industri perkhidmatan?" Senyuman sinisnya pada saat itu menghancurkan kebanggaan Aiman berkecai. Namun, dia hanya mampu menunduk dan memohon maaf kerana dia memerlukan wang untuk dihantar kepada keluarganya di Malaysia dan tidak boleh kehilangan pekerjaan ini. Aiman menghela nafas panjang sambil menyandarkan badannya pada motosikal Modenas Chris lamanya. Pada usia 30 tahun, dia terasa amat menyedihkan kerana terpaksa menanggung penghinaan sebegini. Encik Razali, pemilik restoran warisan Melayu, selalu memandangnya dengan pandangan risau. "Budak macam awak, kenapa buat kerja macam ni? Mesti ada sebab." Encik Razali pernah bertanya beberapa kali, tetapi Aiman hanya membalas dengan senyuman. Sebenarnya, dia mempunyai masa lalu yang berbeza daripada orang lain, tetapi kini ia adalah rahsia yang tidak diketahui sesiapa. Zaman kegemilangannya di Malaysia. Namun, bagi Aiman sekarang, masa lalu itu tidak berguna sama sekali. Di bumi Amerika, dia hanyalah seorang pendatang Asia yang tidak fasih berbahasa Inggris. Kadang-kadang, setiap kali dia melihat cermin, dia tertanya-tanya bagaimana perasaan dirinya di masa lalu jika melihat keadaannya sekarang. Badannya masih kekar dan terlatih, tetapi di mana keyakinan dan keberanian yang pernah ada dalam dirinya. Senaman yang dilakukannya seorang diri setiap pagi adalah satu-satunya hiburan, tetapi di mata orang lain, dia hanyalah orang biasa yang menjaga kesihatan. Hari ini juga, setelah selesai penghantaran terakhir, dia menuju ke kawasan perumahan berhampiran pangkalan Marine Pendleton. Pekan ini, yang kebanyakannya didiami oleh keluarga anggota tentera yang bertugas di pangkalan itu, kelihatan bersih dan teratur. Namun, bagi Aiman, tempat itu selalu menimbulkan perasaan tidak selesa. Pandangan mata orang di sini seringkali menunjukkan rasa simpati, malah kadang-kadang kebencian terang-terangan. Destinasi pesanan terakhirnya adalah rumah di Maple Street, nombor 32, yang memesan nasi lemak dan mie goreng. Aiman mengeluarkan makanan dan menaiki tangga di hadapan rumah. Apabila dia menekan loceng, seorang gadis kecil berambut perang membuka pintu, dan di belakangnya muncul seorang wanita muda berkulit putih. Wanita itu mengerutkan kening sebaik melihat Aiman, seolah-olah melihat sesuatu yang kotor. "Penghantaran makanan," kata Aiman dalam bahasa Inggrisnya yang tergagap. Wanita itu mengeluh panjang. Jelas sekali dia berusaha sedaya upaya untuk tidak menyentuh tangan Aiman ketika menghulurkan wang, dan tip sememangnya tiada. Ketika pintu ditutup dengan bunyi yang kuat, Aiman sekali lagi terpaksa menyedari betapa tidak berharganya dia dalam masyarakat ini. Dia kembali ke motosikalnya dan menghidupkan enjin, hatinya berkecamuk. Ibunya di Malaysia masih percaya dia berjaya di Amerika, dan sesekali melalui telepon dia dapat mendengar suara bangga ibunya. Namun, realitinya sangat berbeza. Pada siang hari, dia melakukan kerja buruh kasar di kilang, dan pada malam hari, dia menghantar makanan seperti ini semata-mata untuk meneruskan kehidupan. Ketika melalui pintu utama pangkalan tentera, Aiman tanpa sengaja melihat ke dalam. Pasti ada askar Amerika sebaya dengannya di sana.
Apa perbezaan antara mereka dan dia? Hanya kerana lahir di negara yang berbeza, mengapa jurang perbezaan ini begitu besar? Kadang-kadang, dia merindui zaman yang berbeza, zaman di mana dia hidup dengan bangga dan dihormati orang ramai. Namun, Aiman menggelengkan kepala. Tiada masa untuk berpegang pada masa lalu. Esok pagi dia perlu kembali ke kilang, dan petang nanti dia perlu kembali menghantar makanan. Begitulah cara Aiman Hidayat meneruskan kehidupan sekarang, dan realiti ini tidak mungkin berubah dalam masa terdekat. Dalam perjalanan pulang, lampu neon di Los Angeles silih berganti menerangi wajahnya. Di sini, masih ada orang yang boleh diajak bercakap dalam bahasa Melayu dan bau nasi lemak mengubati kerinduan hatinya terhadap tanah air. Namun, pada masa yang sama, tempat ini juga mengingatkan dia akan realiti. Di bumi ini, di mana dia datang dengan impian kehidupan yang lebih baik, dia masih menjalani kehidupan sebagai warga negara kelas kedua. Hari itu petang Jumaat, dan kesesakan lalu lintas di Los Angeles lebih teruk daripada biasa. Aiman baru sahaja menerima pesanan penghantaran terakhirnya dan sedang menuju ke kawasan berhampiran pangkalan Marin Pendleton. Pandangan menghina dan reaksi dingin yang diterimanya sepanjang hari menekan hatinya. Terutama kata-kata yang dilemparkan oleh seorang lelaki putih separuh umur pada petang tadi masih berlegar di kepalanya. Kamu orang Asia, kenapa selalu menunduk berjalan? Cuba hidup lebih berani. Momen itu sangat menyakitkan. Namun, Aiman hanya tersenyum dan membiarkannya berlalu. Tiada apa yang akan berubah jika dia marah, malah masalah akan bertambah besar. Dia sudah sedar bahawa dia perlu menerima realiti sebegini sejak dia menjejakkan kaki di sini 3 tahun lalu. Di Malaysia, dia berbeza. Tetapi di sini dia hanyalah pendatang biasa atau lebih rendah daripada itu. Destinasi penghantaran terakhirnya hari ini adalah kawasan perumahan bersebelahan pangkalan Pendleton. Orang yang membuat pesanan itu seorang wanita bernama Katie Miller dan dia memesan bento satay dan nasi goreng kampung. Aiman mengikut GPS dan memasuki Oak Street sambil memerhati sekeliling. Rumah-rumah yang tersusun rapi dengan rumput hijau yang cantik serta kenderaan tentera yang diparkir di sana-sini menunjukkan keistimewaan tempat itu. Apabila tiba di destinasi, Aiman turun dari motosikal dan mengeluarkan makanan. Tiba-tiba, pada saat itu juga, sebuah SUV hitam datang meluru laju dari arah bertentangan. Ia berlaku ketika Aiman sedang memegang beg makanan dan cuba melintas jalan. Pemandu SUV itu mungkin tidak nampak Aiman, tidak memperlahankan kenderaannya, dan Aiman terpaksa mengelak secara mengejut lalu, terlanggar motosikalnya dan terjatuh. Beg makanan terlepas dan bertaburan di atas tanah, dan lutut Aiman mula berdarah. Namun, ada masalah yang lebih besar. SUV itu membrek secara mengejut dan terlibat dalam kemalangan kecil dengan kereta lain yang datang dari belakang. Seorang wanita berambut perang gelap dengan susuk badan yang tegap keluar dari SUV. Walaupun tidak memakai uniform tentera, cara berjalan dan posturnya mudah menunjukkan dia seorang tentera. Dia mengerutkan muka sebaik melihat Aiman. "Apa ni? Kenapa awak tiba-tiba meluru keluar?" jeritnya dalam bahasa Inggris. Aiman bangun sambil berkata, "Maafkan saya, tetapi sebutan bahasa Inggrisnya yang tergagap-gagap semakin menyemarakkan kemarahan wanita itu. Awak tak fasih berbahasa Inggris. Kenapa bekerja di tempat macam ni? Sungguh memalukan," katanya sambil mendecih. Aiman menundukkan kepala. Dia cuba memohon maaf, tetapi perkataan bahasa Inggris tidak keluar dengan betul dari mulutnya. Suara wanita itu menjadi lebih tajam. "Memang tipikal orang Asia, kan? Buat masalah, tapi tak boleh bercakap dengan betul," katanya sambil tertawa mengejek. Orang ramai yang melihat di sekeliling turut menggelengkan kepala dan mendecih. Wanita itu memeriksa kenderaannya, kemudian menunjukkan calar kecil pada bampar. "Awak tahu berapa kos untuk membaiki ini? Awak kena bayar semuanya," katanya tegas. Aiman keliru, tetapi terpaksa mengangguk. Dia mempunyai insurans, tetapi jelas sekali itu adalah kesalahannya. Namun, sikap wanita itu menjadi semakin agresif. "Kamu orang Asia memang macam ni. Cuma tahu buat masalah, tak nak bertanggung jawab," katanya sambil memandang Aiman dari atas ke bawah. Ekspresinya menunjukkan dia tidak suka melihat Aiman berbaju penghantar makanan dan menunggang motosikal lama. "Mesti tak ada duit. Macam mana nak bayar kos pembaikan?"
Ejeknya. Ada sesuatu yang bergelora dalam dada Aiman, tetapi dia menahannya. Jika dia marah, keadaan hanya akan menjadi lebih buruk. Sebaliknya, dia mengeluarkan kad namanya dari dompet dan menyerahkannya. Wanita itu menerima kad nama yang tertera nombor telefon, dan apabila melihat nama Aiman Hidayat, dia mengejek. Nama Melayu tipikal, kan? Tak ada nama Inggris? Tanyanya. Pada saat itu, Aiman tertanya-tanya mengapa dia perlu menanggung penghinaan sebegini. Di Malaysia, dia tidak akan dilayan begini, tetapi di sini, hanya kerana dia seorang Asia, dia diabaikan dan dihina. Namun, dia sudah membuat pilihan. Dia tahu bahawa untuk bertahan di sini, dia perlu bersabar. Wanita itu akhirnya berkata, "Lain kali hati-hati. Ini bukan tempat untuk kamu berbuat sesuka hati." Dia memberi amaran, kemudian masuk ke dalam keretanya dan pergi. Aiman ditinggalkan seorang diri, mula mengutip makanan yang bertaburan. Luka di lututnya sakit, tetapi luka di hatinya lebih dalam. Dia perlu memesan semula makanan baru dan menghantarnya. Sudah tentu, itu akan ditanggungnya. Dia menelefon Encik Razali dan menjelaskan keadaan, tetapi Encik Razali berkata tidak mengapa, malah lebih risaukan dia. "Awak tak cedera ke? Tak perlu pergi hospital ke?" tanyanya, menunjukkan keprihatinan yang tulus. Aiman berasa berterima kasih, tetapi pada masa yang sama, ada rasa pahit. Rakan senegaranya sendiri melayaninya dengan begitu baik, tetapi mengapa orang di sini memandangnya dengan begitu dingin? Dia menghela nafas panjang lagi sambil kembali menunggang motosikalnya. Dia rasa hari ini akan berakhir begini, dan esok mungkin akan sama. Namun, dia tidak pernah menyangka akan bertemu lagi dengan wanita itu. Apabila tiba hujung minggu, Aiman selesai tugas penghantarannya lebih awal daripada biasa. Badannya letih, tetapi hatinya lebih menderita. Pengabaian dan layanan diskriminasi yang berterusan sejak beberapa hari ini telah mengikis semangatnya. Terutama selepas insiden dengan wanita itu, dia menjadi lebih tertutup. Masalah kos pembaikan juga perlu diselesaikan. Dan dia terpaksa membayar sendiri makanan yang dipesan semula, menyebabkan perbelanjaan minggu ini menjadi sangat ketat. Tempat yang dituju Aiman ialah pusat kecergasan 24 jam. Walaupun yuran bulanan hampir $20, $99 adalah beban, ia penting baginya. Senaman tanpa peralatan di taman berhampiran rumah tidak mencukupi. Lebih tepat lagi, badannya memerlukan senaman yang betul untuk mengekalkan kondisi yang sama seperti dahulu. Apabila dia masuk ke gym, bau besi dan peluh yang biasa menusuk hidungnya. Oleh kerana malam Jumaat, ramai orang. Kebanyakan mereka adalah lelaki putih muda, kadang-kadang kelihatan orang Latin atau berkulit hitam, tetapi Aiman adalah satu-satunya orang Asia. Dia merasakan pandangan orang ramai, tetapi sudah terbiasa. Aiman pergi ke sudut dan mula melakukan regangan dengan tenang. Bahu dan pinggangnya kejang kerana menunggang motosikal sepanjang hari. Sambil perlahan-lahan meregangkan badan, dia cuba menenangkan fikirannya sedikit demi sedikit. Hanya ketika bersenam, tiada sesiapa yang dapat mengabaikannya. Tiba-tiba, dia terdengar suara yang dikenali. "Tengoklah, lelaki Asia yang buat kemalangan semalam tu," kata seseorang. Aiman menoleh dan melihat wanita itu yang ditemuinya beberapa hari lalu bersama rakan-rakannya. Dia memakai pakaian senaman, tetapi aura seorang tentera masih jelas terasa daripadanya. Apabila wanita itu melihat Aiman, dia mula menjelaskan sesuatu kepada rakan-rakannya. Suaranya tidak kuat, tetapi cukup jelas kedengaran di gym yang agak senyap itu. Dia sangat memalukan. Tak boleh bercakap Inggris dengan betul. Asyik bagi alasan saja, kata-kata itu sampai ke telinga Aiman. Rakan-rakannya mengangguk dan menjeling Aiman. Aiman pura-pura tidak mendengar dan terus bersenam. Namun, pandangan dan bisikan mereka berterusan, menyukarkan dia untuk menumpukan perhatian. Biasanya, dia akan terus keluar, tetapi hari ini, entah mengapa, dia tidak mahu berbuat demikian. Tidak, dia tidak boleh. Dia tidak boleh terus melarikan diri. Apabila dia mengambil tempat untuk melakukan tekan bangku, wanita itu datang dan duduk di sebelah alat senaman yang berhampiran. Sama ada kebetulan atau disengajakan, dia berasa tidak selesa. Wanita itu menjeling Aiman, kemudian berkata kepada rakannya dengan susuk badan macam tu, "Apa jenis senaman yang dia buat?
Orang Asia memang lemah kan? Ejeknya. Tangan Aiman bergetar, tetapi dia menahannya. Sebaliknya, dia cuba menumpukan perhatian pada senamannya dalam diam. Namun, provokasi wanita itu berterusan. Oh, ya, orang yang buat kemalangan semasa penghantaran tu. Premium insurans saya naik memang menjengkelkan, katanya dengan sengaja mengeraskan suara. Pada saat itu, pandangan Aiman berubah. Walau seberapa banyak dia cuba bersabar, ada batasnya. Dia perlahan-lahan bangun dan memandang wanita itu. Wanita itu menerima pandangannya, malah menunjukkan ekspresi yang lebih mencabar. Ada apa-apa nak cakap ke? Tanyanya dalam bahasa Inggris. Aiman teragak-agak seketika, kemudian menjawab dengan tenang, maafkan saya. Bukan itu niat saya. Wanita itu tidak berpuas hati. Itu sahaja ke yang awak nak minta maaf. Dia ketawa sambil berdiri. Kemudian, dia memandang sekeliling dan berkata, tengoklah, tindak balas tipikal orang Asia, kan? Asyik menunduk dan meminta maaf saja. Memang menyesakkan. Pandangan semua orang di sekeliling tertumpu pada Aiman. Ada yang menunjukkan ekspresi bersimpati, tetapi kebanyakannya hanya melihat sebagai penonton. Wanita itu menjadi lebih bersemangat. Kamu orang Asia, kenapa selalu macam tu? Tak boleh berani, kenapa datang ke Amerika? Dia terus memprovokasi. Tangan Aiman secara semula jadi mengepal. Namun, dia masih bersabar. Melihat Aiman seperti itu, wanita itu semakin mengejek. Memang tak boleh buka mulut kan? Sungguh memalukan. Katanya sambil ketawa kecil bersama rakan-rakannya. Tiba-tiba, seorang jurulatih yang sedang bersenam di sudut gym datang mendekat. Dia seorang wanita muda dengan tanda nama Rachel. Dia telah memerhatikan keadaan dan campur tangan. Katie, awak tak rasa keterlaluan ke? Katanya sambil cuba menghentikan wanita itu. Wanita bernama Katie itu mengangkat bahu. Apa yang keterlaluan? Saya cuma cakap fakta, jawabnya. Namun, Rachel menggelengkan kepala. Ini tempat semua orang datang untuk bersenam. Awak tak boleh membuli sesiapa dengan cara macam ni, katanya tegas. Katie terdiam seketika. Tetapi kemudian tersenyum sinis. Baiklah, saya faham. Tapi, dia pun akan cepat menyerah dan berhenti juga. Semua orang Asia macam tu. Tak ada semangat juang, katanya sambil melontarkan kata-kata terakhir. Kemudian, dia bergerak ke tempat lain bersama rakan-rakannya. Aiman mengucapkan terima kasih kepada Rachel, tetapi hatinya berkecamuk. Kenyataan bahawa dia memerlukan bantuan orang lain melukai harga dirinya. Rachel tersenyum dan berkata tidak mengapa, tetapi Aiman tidak dapat meneruskan senaman. Sambil mengemas barang dan keluar dari game, dia mengambil keputusan. Dia tidak akan bersabar lagi. Pada hari Selasa minggu berikutnya, Aiman sengaja mengunjungi game pada waktu yang sama. Ada sesuatu yang bergelora dari lubuk hatinya yang membawanya ke sana. Penghinaan yang diterimanya daripada Katie minggu lalu tidak dapat dilupakan selama beberapa hari. Setiap kali sebelum tidur, momen itu terlintas di fikiran dan dia berasa menyedihkan kerana tidak berbuat apa-apa. Apabila dia membuka pintu game dan masuk, seperti yang dijangka, Katie ada di sana. Dia sedang bersenam di zon beban bebas bersama dua orang rakannya. Badannya yang memakai pakaian senaman hitam jelas terlatih dan postur mengangkat dumbbellnya juga cukup profesional. Namun, di mata Aiman ada sesuatu yang kurang. Walaupun bentuknya kelihatan sempurna, dia tahu ia sebenarnya hanya bergantung pada kekuatan semata-mata. Katie melihat Aiman, kemudian berbisik kepada rakan-rakannya. Ketiga-tiga mereka memandang Aiman sambil ketawa kecil. Oh, penghantar makanan tu datang lagi. Memang tak serik-serik, kedengaran suara ejekan. Aiman pura-pura tidak tahu dan mula bersenam sendiri. Tetapi dia terus merasakan pandangan mereka. Kira-kira 1 jam kemudian, ketika Aiman sedang melakukan pull-up, Katie mendekatinya. Dia bersilang tangan dan memandang Aiman dari atas ke bawah. Wah, awak bersenam lebih daripada yang saya sangka. Tapi, tahap macam tu, awak akan gagal dalam pasukan marin kami, katanya. Aiman terus bersenam, tetapi dia tidak berhenti. Awak ada belajar seni bela diri ke? Mungkin karate kan? Sebab awak orang Malaysia, Katie bertanya dengan nada mengejek. Apabila Aiman tidak menjawab, dia meneruskan kata-katanya dengan provokatif. Oh, ya,
Kamu orang ni cuma kuat bercakap saja, kan? Sebenarnya lemah. Dalam filem nampak hebat, tapi orang ramai mula berkumpul seorang demi seorang. Ketegangan yang biasa ada di game mula terasa. Katie nampaknya menikmati situasi ini. Dia menoleh kepada rakan-rakannya dan berkata, "Semua orang, saya pernah kata saya ada belajar MMA sikit, kan? Nak saya tunjukkan pada kawan ni ke?" Rachel cepat-cepat mendekat. "Katie, awak tak boleh buat macam tu kat sini. Kalau pengurus nampak, nanti jadi masalah besar." Dia cuba menghentikan Katie, tetapi Katie melambaikan tangan. "Tak apa. Saya cuma nak buat simulasi sparring ringan saja." "Dengan selamat," jawabnya sambil ketawa. Aiman tidak dapat bersabar lagi. Dia perlahan-lahan menoleh dan memandang Katie tepat di hadapan. Katie juga merasakan pandangan matanya yang berubah, tetapi malah menunjukkan ekspresi yang lebih berminat. "Oh, akhirnya ada reaksi juga. Baguslah. Kalau macam tu, jom kita cuba." Katie mengangkat kedua-dua tangannya dan mengambil posisi. Jelas sekali ada tanda-tanda dia pernah belajar MMA. Gerakan kakinya juga tidak buruk, dan lintasan penumbuknya cukup tepat. Namun, di mata Aiman, setiap gerakannya boleh diramal. Ia terlalu mengikut buku. Orang ramai membentuk bulatan mengelilingi mereka. Seseorang mengeluarkan telefon bimbit, bersedia untuk merakam. Orang-orang yang bersenam di bahagian lain game juga berkumpul, tertanya-tanya apa yang berlaku. Katie menikmati perhatian ini, manakala Aiman hanya berdiri tenang. Tiba-tiba, Katie bergerak. Ia adalah kombinasi tumbukan kiri diikuti dengan tendangan rendah kanan. Tekniknya kuat dan tepat, tetapi Aiman tidak bergerak sedikit pun. Dia hanya menggerakkan lehernya sedikit dan berundur selangkah ke belakang, mengelak semua serangan. Katie terkejut. Dia pasti akan mengenai, tetapi pukulannya hanya mengenai angin. Dia menyerang lagi, kali ini dengan serangan yang lebih kuat dan pantas. Dia menggunakan semua teknik yang dipelajarinya, dari kombinasi 1-2 hingga tendangan lutut. Namun, hasilnya sama. Aiman mengelak dengan mudah seperti angin, tanpa kelihatan terancam sama sekali. Bisikan orang ramai semakin kuat. "Lelaki Asia tu siapa? Dia memang pakar seni bela diri ke?" Kedengaran suara-suara bertanya. Wajah Katie memerah. Harga dirinya terluka. Dia menyerang dengan lebih agresif, tetapi Aiman masih tenang. Akhirnya, Katie letih dan berhenti. Dia menghela nafas dan berpeluh, tetapi Aiman tidak terengah-engah sedikit pun. Pada saat itulah, orang ramai menyedari perbezaan sebenar kekuatan mereka. Katie memandang Aiman dengan ekspresi tidak percaya. "Bagaimana ini boleh terjadi?" bisiknya. Aiman membuka mulutnya buat kali pertama. "Maaf, tetapi ini tidak cukup," katanya dengan tenang. Suaranya tenang, tetapi ada aura dingin. Pada saat itu, Katie merasakan secara langsung bahawa dia berhadapan dengan seseorang yang tidak sepatutnya dia lawan. Namun, harga dirinya tidak mengizinkan. Sebagai seorang pegawai marin, dan keyakinan yang telah dibinanya selama ini, dia tidak dapat menerima kekalahan. Katie mengetap gigi dan bersedia untuk serangan terakhir. Kali ini, dia benar-benar serius dan akan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Pada saat itu, pandangan Aiman berubah sekali lagi. Serangan terakhir, Katie memang sangat kuat. Ia adalah serangan habis-habisan yang menggunakan semua teknik yang dia pelajari dalam pasukan marin. Kombinasi 3 peringkat bermula dari cangkuk kanan, diikuti dengan uppercut kiri, dan diakhiri dengan tendangan lutut. Kuasanya memang mematikan. Semua orang di dalam game menahan nafas dan memerhati. Mereka menyangka kali ini Aiman tidak akan dapat mengelak. Namun, pada saat itu juga, Aiman bergerak. Tidak, lebih tepat lagi, dia kelihatan seperti berpindah tempat sekelip mata. Pada saat penumbuk Katie hampir mengenai wajahnya, Aiman memusingkan badannya secara semula jadi seperti aliran air, dan pada masa yang sama, dia memegang pergelangan tangan Katie dengan ringan. Apa yang berlaku seterusnya adalah sesuatu yang tidak dijangka oleh semua orang. Badan Katie yang besar terangkat ke udara. Aiman menggunakan pergelangan tangan dan bahu Katie melakukan balingan yang sempurna. Katie, seperti burung tanpa sayap, terbang di udara dan jatuh terlentang di atas mat. Dengan bunyi gedebok yang kuat, seluruh game menjadi senyap. Tiada siapa yang bersuara. Ia adalah pemandangan yang sukar dipercayai. Katie cuba bangun,
tetapi badannya tidak mendengar. Dia berada dalam keadaan pengsan sementara akibat impak itu. Aiman dengan tenang mendekatinya dan menghulurkan tangan. "Awak tak apa-apa?" tanyanya sambil cuba membantunya berdiri. Namun, Katie menepis tangannya dan bangun sendiri. "Siapa awak sebenarnya?" Katie bertanya dengan suara bergetar. Dia sama sekali tidak dapat memahami apa yang baru berlaku kepadanya. Dia tidak percaya bahawa dirinya, yang telah dilatih selama bertahun-tahun dalam pasukan marin, telah dikalahkan dalam beberapa saat sahaja. Aiman teragak-agak seketika, kemudian menjawab dengan tenang. "Hanyalah seorang penghantar makanan biasa," katanya. Tetapi tiada siapa yang mempercayai kata-katanya lagi. Salah seorang penonton membuka mulut. "Itu judo, balingan bahu yang sempurna," katanya dengan teruja. Orang lain pula berkata, "Tidak, itu lebih hebat daripada judo. Mungkin aikido atau seni bela diri lain." Mereka mula membuat spekulasi, bisikan orang ramai semakin kuat, dan semua pandangan tertumpu pada Aiman. Namun, pada saat itu juga, kedengaran suara yang dikenali dari arah pintu masuk gym. "Oh, ini senior. Betul-betul senior," jerit suara itu. Semua orang menoleh ke arah itu, dan kelihatan seorang lelaki muda Malaysia berbaju uniform tentera sedang berdiri di sana. Dia memberi hormat dengan penuh adab sebaik melihat Aiman. "Selamat bertugas, senior. Saya Sarjan Akmal Suzuki." Dia berkata. "Saya tak sangka dapat bertemu senior di sini." Kata-kata askar muda itu semakin membingungkan orang ramai. "Senior, adakah penghantar makanan itu seorang tentera?" Aiman memandang Akmal dengan ekspresi serba salah, tetapi sudah terlambat. Akmal tidak dapat menyembunyikan keterujaannya, mula menjelaskan kepada orang ramai. "Tuan-tuan dan puan-puan, beliau adalah bekas ahli pasukan khas terbaik Malaysia. Beliau berkhidmat selama 7 tahun dalam grup gerak khas KGK dan dikenali sebagai legenda di kalangan kami," katanya dengan bangga. Wajah Katie pucat. "Pasukan khas? Bukankah itu pasukan elit tertinggi Malaysia? Malah di kalangan marin. Kebolehan mereka menjadi buah mulut." Sukar baginya untuk menerima kenyataan bahawa penghantar makanan yang selama ini dia pandang rendah dan abaikan, sebenarnya adalah seorang tentera profesional yang jauh lebih tinggi tahapnya daripada dia. Akmal terus menjelaskan latar belakang Aiman. Dia juga mempunyai pengalaman bertugas di Afghanistan dan merupakan pakar dalam operasi anti pengganas. Dia mahir dalam semua jenis senjata, termasuk penembak tepat, katanya, membuatkan mulut orang ramai ternganga. Terutama Katie, dia mula menyedari betapa besarnya kesilapan yang telah dilakukannya. Aiman mengeluh dan berkata kepada Akmal, "Akmal, cukuplah. Itu semua masa lalu. Tetapi semuanya sudah terbongkar." Pandangan orang ramai terhadap Aiman berubah sepenuhnya. Ia adalah pandangan yang bercampur dengan rasa hormat dan kagum. Rachel mendekati Aiman dengan ekspresi terkejut. "Betulkah? Awak orang macam tu? Kenapa tak pernah cakap apa-apa?" tanyanya. Aiman tersenyum pahit dan menjawab, "Kalau saya cakap pun, tiada siapa yang akan percaya, dan saya hanya mahu hidup sebagai orang biasa sekarang." Katie masih belum pulih daripada kejutan itu. Dia sedar betapa bodohnya dia selama ini. Kenyataan bahawa orang yang dia abaikan sebagai penghantar makanan sebenarnya adalah seorang pakar pada tahap yang dia tidak akan pernah capai sepanjang hidupnya telah menghancurkan harga dirinya. Malah, Aiman mengelak semua serangannya dengan mudah dan akhirnya mengalahkannya dengan satu gerakan sahaja, bukan? Akmal masih dengan ekspresi ingin tahu, meneruskan kata-katanya. "Ini kali pertama saya lihat senior menunjukkan kebolehan sebenar. Di camp, saya selalu dengar cerita saja, tapi memang betul legenda itu legenda," katanya sambil mengagumi. Namun, ekspresi Aiman tidak gembira. Dia tidak suka masa lalu yang cuba disembunyikannya terbongkar secara tiba-tiba begini. Dia dengan tenang cuba mengemas tempatnya, tetapi orang ramai mengelilinginya dan sukar untuk dia keluar dengan mudah. Terutama Katie, dia masih memandangnya, belum pulih daripada kejutan. Di matanya, tiada lagi pandangan mengejek atau menghina, sebaliknya dipenuhi dengan ketakutan dan kekaguman. Kejadian di game tersebar lebih cepat daripada yang dijangka. Video yang dirakam oleh seseorang telah dimuat naik ke media sosial,
dan dalam beberapa jam sahaja, ribuan orang telah menontonnya. Pemandangan seorang pegawai wanita marin yang dikalahkan dalam beberapa saat oleh seorang penghantar makanan Malaysia memang mengejutkan. Kebanyakan komen memuji Aiman, tetapi ada juga yang mengecam Katie. Masalahnya ialah atasan Katie di pangkalan Pendleton menemui video ini. Komando pangkalan Pendleton segera memanggil Katie. Bilik Kolonel Thompson terasa dingin mencekam. Kolonel itu menuding skrin komputer riba ke arah Katie dan berkata, "Lieutenant Miller, cuba jelaskan apa ini?" Dia bertanya dengan dingin. Katie terdiam. Tiada ruang untuk membela diri. Imej dalam video itu jelas menunjukkan dia membuli dan memprovokasi orang awam. Tambahan pula, memandangkan pihak satu lagi adalah warga Malaysia, keadaan berpotensi menimbulkan masalah diplomatik. Kolonel menghela nafas panjang dan berkata, "Disebabkan awak, seluruh pangkalan ini dikritik. Bagaimana awak nak selesaikan keadaan ini?" Sementara itu, Aiman meneruskan penghantaran seperti biasa, tetapi hatinya tidak tenteram. Dia tertekan kerana masa lalunya terbongkar disebabkan Akmal. Apabila dia mendengar video itu juga tersebar, dia benar-benar terkejut. Dia cuba menjalani kehidupan yang tenang sebisa mungkin, tetapi sudah terlambat. Di restoran warisan Melayu, Encik Razali memanggil Aiman. "Aiman, awak betul-betul bekas pasukan khas ke?" Tanyanya dengan ekspresi tidak percaya. Encik Razali yang melihat video di internet tidak dapat menyembunyikan kejutan. Selama ini, pemuda yang dia jaga seperti anak sendiri, sebenarnya adalah seorang tentera profesional terbaik Malaysia. Kenyataan itu mengejutkannya. Aiman mengangguk dan mengakui kebenaran itu. Namun, dia berkata semua itu sudah masa lalu dan dia hanya mahu hidup biasa. Encik Razali menunjukkan ekspresi sedih dan berkata, "Dengan kebolehan macam ni, kenapa buat kerja macam ni? Awak boleh cari kerja yang lebih baik, kan?" Dia risau. Sebenarnya, Aiman mempunyai kisah yang tidak dapat diceritakan. Selepas kehilangan rakan sepasukan dalam misi terakhirnya sebagai pasukan khas, dia mengalami trauma yang teruk. Dia sering diganggu mimpi ngeri dan menunjukkan reaksi berlebihan terhadap bunyi bising yang tiba-tiba. Oleh itu, dia memutuskan untuk meninggalkan bidang ketenteraan dan datang ke Amerika mencari kehidupan baru. Namun, mencari ketenangan jiwa di sini juga tidak mudah. Pada suatu hari, seorang pelawat yang tidak dijangka muncul. Katie, dia datang ke restoran tempat Aiman bekerja dan teragak-agak di luar seketika. Akhirnya, dia mengumpul keberanian dan membuka pintu masuk. Tetapi apabila matanya bertembung dengan Aiman, dia kelihatan tidak tahu bagaimana untuk memulakan perbualan. Encik Razali terlebih dahulu memahami keadaan. "Oh, awak pegawai marin itu," katanya, membuatkan Katie semakin malu. Dia bertanya dengan suara perlahan sama ada Aiman ada masa untuk bercakap. Aiman teragak-agak sebentar, kemudian berkata dia akan berjumpa dengannya selepas selesai penghantaran. Petang itu, mereka berdua bertemu di sebuah taman kecil berhampiran restoran. Katie sama sekali berbeza daripada sikapnya yang biasanya berani. Penampilan kepalanya yang tunduk menunjukkan kebimbangan dan penderitaan beberapa hari terakhir. Dia tidak dapat bercakap untuk seketika, tetapi akhirnya dia membuka mulut. "Saya benar-benar minta maaf," suara Katie bergetar. "Saya berkelakuan sesuka hati tanpa mengetahui siapa awak. Sekarang baru saya sedar betapa bodohnya saya." Dia memohon maaf setulus hati. Aiman cuba berkata tidak mengapa, tetapi Katie meneruskan kata-katanya. "Sejujurnya, saya ada kompleks," Katie mengaku. "Disebabkan saya seorang wanita, saya sentiasa perlu bersikap kuat untuk diiktiraf dalam pasukan marin. Tanpa sedar, saya mula memandang rendah dan mengabaikan orang lain, terutama terhadap orang Asia. Saya rasa saya mempunyai prasangka yang teruk." Aiman mendengar pengakuan Katie dalam diam. Katie terus meluahkan kisahnya. Sejak kecil, dia cuba memenuhi harapan ayahnya tetapi sentiasa berasa tidak cukup. Oleh itu, dia sentiasa dibelenggu dengan perasaan terpaksa menjadi lebih baik daripada orang lain. Namun, katanya, setelah bertemu Aiman, dia sedar kekuatan sebenar bukanlah tentang memandang rendah orang lain, tetapi tentang kemampuan untuk merendahkan diri. "Melihat awak, saya sedar betapa kecilnya diri saya," katanya dengan jujur. Aiman dapat merasakan ketulusan hati Katie. Dia tahu Katie benar-benar menyesal.
Oleh itu, dia berkata, pada mulanya saya marah, tetapi sekarang saya faham. Semua orang membuat kesilapan. Yang penting adalah belajar dari kesilapan itu. Dia menjawab dengan murah hati. Pada saat itu, air mata mengalir dari mata Katie. Terima kasih. Saya benar-benar berterima kasih, katanya sambil mula menangis teresak-esak. Tekanan dan rasa bersalah yang terkumpul selama ini meletus serentak. Aiman tidak berbuat apa-apa, hanya menunggu dalam diam. Dia tahu kadang-kadang, kesunyian lebih menenangkan daripada kata-kata. Selepas itu, hubungan Katie dan Aiman berubah sepenuhnya. Katie benar-benar ingin menebus kesalahannya dan Aiman juga dapat merasakan ketulusannya. Beberapa hari kemudian, Katie mengunjungi restoran itu lagi, tetapi kali ini bersama Kolonel Thompson. Kolonel itu memberi hormat kepada Aiman dengan penuh adab dan membuat permohonan maaf rasmi. Pegawai bawahan, saya telah melakukan kesalahan, Kolonel itu berkata dengan suara yang serius. Ia adalah tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang tentara, dan secara pribadi, saya amat kesal, tambahnya. Aiman terkejut, tetapi menerimanya dengan hormat. Katie berdiri di sebelah Kolonel, menundukkan kepala, dan dari penampilannya dapat dirasakan penyesalan yang tulus. Selepas Kolonel beredar, Katie meminta sesuatu daripada Aiman. Boleh awak ajarkan saya budaya Malaysia? Dia bertanya dengan berhati-hati. Saya terlalu jahil tentang Asia selama ini. Saya ingin belajar dan memahaminya dengan betul. Dia berkata dengan suara yang tulus. Aiman sedikit terkejut, tetapi bersetuju dengan gembira. Pertukaran budaya yang bermula kemudiannya ternyata lebih menarik daripada yang disangka. Aiman mula mengajar Katie bahasa Melayu. Bermula dengan ucapan asas seperti Assalamualaikum, terima kasih, maafkan saya. Katie berusaha keras mengikutinya, tetapi sebutannya yang kekok sering membuatkan mereka berdua ketawa. Encik Razali juga tersenyum melihat mereka. Katie mula sering datang ke restoran warisan Melayu, dan dia benar-benar jatuh cinta dengan rasa satai dan kari laksa. Pada mulanya, wasabi terlalu pedas dan dia minum air berulang kali, tetapi perlahan-lahan dia terbiasa dan mula memahami rasa mendalam masakan Malaysia. Ini benar-benar seni, dia memuji Encik Razali. Suatu hari, Katie membuat tawaran istimewa kepada Aiman. Saya juga ingin mengajar awak sesuatu, katanya sambil memperkenalkan Aiman kepada gelanggang latihan seni mempertahankan diri di pangkalan. Sudah tentu, dia tahu kebolehan Aiman jauh lebih hebat. Tetapi dia ingin mengajarnya teori seni mempertahankan diri barat yang telah dipelajarinya secara sistematik. Di gelanggang latihan, Katie menjelaskan teori asas MMA. Dia mengajar secara terperinci prinsip dan kaedah aplikasi setiap teknik, serta perbezaan strategi mengikut berat badan. Aiman sudah mengetahui semuanya, tetapi melihat semangat Katie, dia berasa sangat berterima kasih. Lebih-lebih lagi, usaha Katie untuk berubah sangat mengagumkan. Sebaliknya, Aiman juga mengajar Katie aspek spiritual seni mempertahankan diri timur. Dia menjelaskan tentang cara menggunakan kekuatan lawan, bukan hanya menundukkan lawan dengan kekuatan semata-mata, dan kepentingan mengekalkan ketenangan fikiran. Katie sangat kagum dengan pendekatan falsafah seperti ini. Memang pelik, Katie berkata sambil mengagumi. Selama ini saya hanya cuba menjadi kuat tanpa syarat, tetapi ada juga cara untuk bertindak balas dengan lembut begini. Saya mendapat pencerahan baru. Aiman tersenyum dan menjawab, kekuatan sebenar kadang-kadang datang dari kelenturan. Seiring berjalannya waktu, rasa hormat mereka berdua terhadap satu sama lain semakin mendalam. Katie kagum dengan pribadi dan kebolehan Aiman, dan Aiman mula membuka hatinya kepada keinginan Katie untuk berubah dan ketulusannya. Mereka bukan lagi hubungan pelaku dan mangsa, tetapi menjadi rakan sekerja yang belajar dan berkembang bersama. Pada suatu petang, ketika mereka berdua berjalan-jalan di taman, Katie bertanya dengan berhati-hati, "Kenapa awak sembunyikan latar belakang yang hebat macam tu dan buat kerja penghantaran?" Dia ingin tahu. Aiman teragak-agak sebentar, kemudian meluahkan kisah sebenarnya. Kehilangan rakan sepasukan dalam misi terakhirnya, kemudian diganggu mimpi ngeri, dan bagaimana dia datang ke Amerika mencari kehidupan biasa, semuanya diceritakannya. Katie terkejut. Dia berasa bersalah kerana telah menambah penderitaan kepada seseorang yang mempunyai luka sedemikian. "Saya benar-benar minta maaf.
Saya sedar betapa teruknya apa yang saya lakukan, katanya sambil menitiskan air mata. Aiman menggeleng kepala dan menjawab, tidak. Disebabkan awak, saya sebenarnya dapat keluar dari persembunyian saya. Sebenarnya, Aiman telah mengalami banyak perubahan melalui pertemuan dengan Katie. Berbeza dengan selama ini yang menyembunyikan diri dan hidup dalam ketakutan, dia kembali mendapatkan keyakinannya. Katie juga begitu. Berbeza dengan masa lalunya yang angkuh dan dipenuhi prasangka, dia berubah menjadi seorang yang rendah diri dan prihatin. Ketika itu, berita yang tidak dijangka tiba. Katie menerima arahan perpindahan ke tanah airnya. Dalam konteks ini, tanah air merujuk kepada tempat yang jauh seperti Washington, jauh dari Los Angeles. Pasukan Marine memutuskan untuk memindahkannya ke pangkalan lain, mengambil kira insiden yang melibatkan pegawai itu. Apabila Katie mendengar berita ini, buat kali pertama dia tidak mahu dipindahkan. Dia ingin belajar lebih banyak lagi di sini bersama Aiman. Apabila dia menyampaikan berita ini kepada Aiman, ekspresinya juga menjadi gelap. Hatinya terasa sakit lebih daripada yang disangka. Pada mulanya, dia hanya menyangka Katie adalah pelaku yang datang untuk memohon maaf, tetapi tanpa disedari, Katie telah menjadi seorang rakan yang penting. Tidak, mungkin perasaan lebih daripada seorang rakan telah mula tumbuh. Realiti bahawa mereka perlu berpisah buat selama-lamanya dalam beberapa hari sahaja menjerumuskan mereka berdua ke dalam keputusasaan. Keberangkatan Katie dijadualkan pada hari Jumaat pukul 10 pagi. Pada malam Khamis, Aiman tidak dapat tidur. Kejadian beberapa minggu kebelakangan ini terlintas di fikirannya seperti bayangan kuda berlari. Bermula dari ingatan yang tidak menyenangkan pada awalnya, pertembungan di game, dan kemudian permohonan maaf yang tulus dan perdamaian, semuanya seperti sebuah film. Tetapi kini semuanya akan berakhir. Pukul 5 pagi, Aiman akhirnya bangun dari katil. Dia ingin berjumpa Katie buat kali terakhir. Dia keluar lebih awal daripada biasa dan menuju ke lapangan terbang antarabangsa Los Angeles, LAX. Dia ingin mengucapkan selamat tinggal yang sewajarnya kepada Katie sebelum dia pergi. LAX sesak walaupun pada awal pagi dan hati Aiman berat. Apabila dia menemui Katie berhampiran pintu berlepas di lapangan terbang, dia sedang duduk seorang diri. Penampilannya yang memakai pakaian kasual, bukan uniform tentera, adalah kali pertama dilihatnya. Entah mengapa, dia kelihatan lebih feminin dan lembut. Apabila Aiman mendekat, Katie terkejut dan berdiri. "Kenapa awak datang sejauh ini?" tanyanya. Tetapi matanya dipenuhi dengan kegembiraan. "Awak betul-betul nak pergi ke?" Aiman berkata dengan suara yang penuh rasa kehilangan. Katie mengangguk dan menjawab, "Ya, petang ni saya akan sampai di Washington." Namun, ekspresinya juga tidak gembira. Mereka berdua merasakan betapa sakitnya perpisahan ini. Namun, pada saat itu juga, Katie memulakan perbualan yang tidak dijangka. "Sebenarnya, saya membuat keputusan semalam," katanya dengan berhati-hati. Aiman memandangnya dengan ekspresi ingin tahu. Katie menarik nafas dalam-dalam dan meneruskan kata-katanya. "Saya menolak arahan perpindahan itu." Dia membuat pengumuman yang mengejutkan. Aiman terkejut. Apabila dia bertanya apa maksudnya, Katie menjelaskan. Dia telah berbual panjang dengan Kolonel Thompson semalam dan meluahkan perasaan sebenarnya. Dia berkata bahawa apa yang dia pelajari di sini terlalu berharga untuk ditinggalkan dan dia terutama ingin belajar lebih banyak lagi daripada Aiman. Kolonel pada mulanya membantah, tetapi kemudian berkata dia merasakan ketulusan Katie. Dia tahu betapa banyak Katie telah berubah dan menjadi lebih matang. Akhirnya, Kolonel meluluskan permohonan Katie untuk melanjutkan tempoh perkhidmatannya dengan syarat dia melakukan kerja sukarela komuniti. "Terutama, saya ditugaskan untuk meningkatkan hubungan dengan komuniti Malaysia," katanya. Aiman tidak dapat mempercayainya. Dia bertanya beberapa kali, "Betul ke?" Katie tersenyum dan mengangguk. "Ada satu lagi perkara yang saya simpan dalam hati," katanya dengan berhati-hati. "Sebenarnya, sebab sebenar saya tak nak pergi adalah lain." Dia berkata sambil memandang Aiman tepat di hadapan. Mata Katie dipenuhi dengan perasaan yang tulus. "Saya paling gembira bila bersama awak," katanya mengaku. "Pada mulanya, saya mendekat kerana rasa bersalah. Tetapi seiring berjalannya waktu, perasaan istimewa yang sebenar telah tumbuh," katanya dengan jujur.
Awak mengajar saya apa itu kekuatan sebenar dan apa itu cinta sejati. Dada Aiman mula berdebar. Dia juga merasakan perasaan yang sama. Namun, sukar untuk meluahkannya dengan kata-kata. Melihat Aiman seperti itu, Katie mengumpul keberanian. Kalau awak sudi, awak tak nak mulakan permulaan baru dengan saya? Tanyanya dengan suara bergetar. Pada saat itu, Aiman sedar sepenuhnya akan perasaannya. Dia juga, melalui Katie, telah membuka hatinya yang terluka dan menemui harapan baru. Dia memegang tangan Katie dan berkata, "Saya juga merasakan yang sama. Saya rasa permulaan baru boleh bermula jika bersama awak." Pemandangan mereka berdua berpegangan tangan di ruang menunggu lapangan terbang sangat indah. Orang ramai di sekeliling turut tersenyum melihat mereka. Katie akhirnya menemui cinta sejati yang dicarinya, dan Aiman bertemu dengan seseorang yang dapat menyembuhkan hatinya yang terluka. Setahun kemudian, Aiman, dengan bantuan Akmal, mendapat pekerjaan sepenuh masa di sebuah syarikat keselamatan di Los Angeles. Latar belakang dan kebolehan pasukan khasnya diiktiraf, dan dia ditugaskan untuk projek-projek penting. Dia tidak perlu lagi menghantar makanan dan dapat menunjukkan kemampuannya dengan bangga. Katie pula, seperti yang dijanjikan, bekerja keras dalam tugas meningkatkan hubungan komuniti Malaysia. Kemahiran bahasa Melayunya juga bertambah baik dan pemahamannya tentang budaya Malaysia semakin mendalam. Dia kini menjadi pelanggan tetap di restoran warisan Melayu Encik Razali dan kari laksa menjadi makanan kegemarannya. Hubungan mereka berdua juga semakin mendalam setiap hari. Mereka menjadi rakan kongsi sejati yang menyembuhkan luka satu sama lain dan menyokong impian satu sama lain. Katie belajar kerendahan hati dan toleransi melalui Aiman, dan Aiman pula melalui Katie dapat membuka hatinya semula kepada dunia. Dan akhirnya, hari itu tiba. Di game tempat mereka pertama kali bertemu, Katie melutut. Namun, kali ini bukan untuk memohon maaf, tetapi untuk melamar. "Aiman Hidayat, sudikah awak berkahwin dengan saya?" katanya dengan suara bergetar sambil mengeluarkan cincin. Di hadapan orang ramai yang memerhati, Aiman tersenyum dan menjawab, "Ya, saya akan memulakan kehidupan baru bersama awak." Cinta mereka bermula dari prasangka dan salah faham, tetapi melalui pemahaman dan kemaafan yang tulus, ia membuahkan hasil yang indah. Dua orang yang berbeza budaya dan latar belakang bertemu dan menjadi satu. Itulah kuasa sebenar cinta. Pemandangan yang Anda lihat di awal cerita tadi, begitulah kisah sebenarnya. Hari ini, kami datang kepada Anda dengan video yang agak pendek. Kami akan menemui Anda setiap hari dengan kisah-kisah yang lebih menarik. Terima kasih.